tu'assir wa tamim bil khair amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan masa yang terbatas kepada kita, Ustazah masih lagi menyambung tentang sebab analogi dalam Al-Quran ni banyak, ataupun dengan bahasa lain perumpamaan di dalam Al-Quran. Jadi untuk kita memahami tentang perumpamaan, kita kena faham apa sebenarnya tujuan duduk belajar sangat. Kenapa tujuannya Allah suruh kita belajar tentang perumpamaan dalam Al-Quran kan? Adik-adik duduk sini, adik. Susah nak mengajar, adik. Ya, Mi tahu. Okey, lepas tu kalau kita tengok Allah sebut dalam Al-Quran, dia kata apa? Wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Jadi kita kena ambil tujuan kenapa Allah buat perumpamaan. Kalau tak sampai kepada mesej, maknanya rugi. Betul tak? Dengan bahasa lain, kenapa kita belajar perumpamaan ni nak bagi sampai kepada matlamat. Okey, nak sampai kepada matlamat, sampai orang tu namanya yatazakkaru, mengerti. Contohnya macam ni. Nak bagi contoh dulu bahasa Melayu dulu ni. Contohnya kita kata dekat anak kita, mainlah main. Nak main tu suruh main ke larang main? Larang, Ustazah. Larang kan? Larang. Memang perlahan ke? Suara Ustazah perlahan ke? Okey, elok je, clear. Okey, Alhamdulillah. Okey, jadi gitulah maksudnya apabila kita memahami dalam Quran gaya bahasa Allah nak buat perumpamaan, jadi kita kena faham perumpamaan ini sebenarnya apa matlamat dia untuk sampai dia terfaham. Kamu boleh faham apa yang matlamat Allah nak sampaikan. Jangan kamu hanya baca, dia kata okey, ibu kata baca mainlah main. Kita baca, oh ibu suruh main. Nampak tak tu? Tadi sebenarnya maksudnya akas, terbalik. Dia tak suruh main. Dia suruh jangan main. Tak? Dia larang bermain tu. Subhanallah, subhanallah. Jadi di sinilah kita nampak wa yadribullah. Allah bagi biar kamu rasa terpukul. Okey? Jadi setiap kali kita baca ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan perumpamaan dalam Al-Quran, biar kita rasa terpukul. Mainlah main. Tu. Dengar tu. Okay tak? Kalau tak rasa terpukul, bermakna mesej tu tak sampai. Sebab tu Allah guna wa yadribullah. Daraba tu pukul. Kalau tak rasa terpukul, rugi kan? Mesej tak sampai lah. Mesej tak sampai. Subhanallah, subhanallah. Contoh lagi kita bagi. Okay? Sebelum kita masuk kepada perumpamaan dalam Quran, kita bagi contoh dalam dunia kita dulu. Kan? Contohnya kita buat perumpamaan, kita kata, ya Allah, kada apa ni, rambut macam, kita kata, ya Allah, rambut macam sarang tebuan. Contohnya tak? Kalau kita bercakap rambut macam sarang tebuan kepada orang bandar, orang yang tak pernah tengok sarang tebuan, agak-agak sampai tak mesej tu? Tak sampai. Tak sampai kan? Jadi kalau benda tu tak sampai, macam mana nak bagi sampai? Bermakna dia kena belajar lah. Jadi macam mana nak bagi sampai? Allah akan bagi proses dalam kehidupan dia. Mungkin dia akan jumpa dengan ini apa dia. Teruknya. Itulah sarang tebuan. Kalau kamu nak tahu rambut orang panjang yang tak urus, yang tak sikat tu macam tu lah. Ya tak? Macam tu. Habis tu apa sebenarnya yang nak disampaikan? Maknanya kalau orang tu kita cakap pun dia tak faham, betul tak ni? Bermakna rugi percakapan tersebut. Al-Quran adalah suatu ucapan, satu kata-kata yang mengandungi, kita panggil dia mukjizat. Kata pendek maknanya luas. Ayat dia pendek je, tapi pemahaman yang perlu untuk kita gali, kita cuba tengok, kita cuba korek sangat luas. Subhanallah, subhanallah. Jadi hari ini Ustazah nak bawa satu perumpamaan di dalam Al-Quran. Jadi jelas kenapa Allah bagi perumpamaan? Nak bagi kita ingat, nak bagi kita fikir, nak bagi kita sampai ke dalam hati kita apa pesanan, biar faham betul-betul. Adik-adik jangan kacau Mi, boleh tak? Tak boleh. Nak tengok apa? Kita tengok dengan bonda, dengan nenek. So nenek buka gambar. Ada handphone. Okay. Nampak. Semua boleh tak minta buka gambar? Ada cucu dia ni nak tengok gambar-gambar semua nenek-nenek dalam ni. Tu. Kita tengok.
Hak mana satu berkenan. Nenek mana yang dia suka tu. Nanti adik tunjuk nenek mana yang dia berkenan. Dia sibuk nak tengok, dia pandai dah membaca tu, jadi dia sebut. Adik pilih nenek mana yang adik suka. Nenek Zaleha ke, nenek Nur Hasimah ke, nenek Nur Saripah ke, nenek Fauziah ke. Yang tu dia tulis nenek admin je. Dia tak ada nama. Macam no name. Macam Ini bukan admin, bukan nenek Ustazah, ini kakak. Kakak amboi. Dalam kursi tadabur. Ada Tina muda lagi. Dekat dalam kursi tadabur dia ada link lain. Makcik lah, bukan kakak. Okey. Kacau jas. Aunty. Aunty. Ada. Aunty. Okey. Aunty jas. Aunty ke ente? Kalau Piramli kata ente. Sama tu. Okey. Jadi apabila melalui perumpamaan nak bawa kepada kita satu pengaruh yang positif, kita kena faham. Matlamat Allah namanya kasih sayang. Allah nak melalui kata-kata perumpamaan yang Allah bagi supaya message tu dapat difahami jika orang tu menggunakan akal fikiran. Kalau orang tu tak berfikir, dia tak akan sampai matlamat. Apa sebenarnya yang Allah nak sampaikan kepada dia. Dan yang kedua kita tengok Allah nak ajar kepada kita iaitu hikmah. Fikiran ini sesuatu yang boleh tembus, sesuatu yang kita sebut boleh menjangkau luar daripada yang kita lihat. Kan? Kalau mata dia hanya boleh tengok depan mata. Lepas tu kalau kita block depan mata dia boleh tengok di belakang benteng kan? Tapi akal fikiran kita dia boleh pergi jauh daripada itu. Bayangkan? Sebab tu kerana akal fikiran itu terlalu jauh, hebat, unik, sebab tu Allah suruh akal fikiran yang berfikir. Apa sebenarnya message yang Allah nak sampai? Adik duduk sana, adik. Okey. Lepas tu apabila kita berfikir, kalau kita hanya guna akal fikiran semata-mata, dia akan jadi sesat. Sebab tidak ada border untuk kita guide. Betul tak? Sebab benda yang dilepaskan ni, kalau tidak ada yang kawal dia akan terlepas ikut suka dia nak pergi ke mana. Kan? Tapi apabila ada yang guide dia akan balik ke pangkal dia. Tengoklah burung. Nampak macam dia tidak ada tali. Betul kan? Tapi Allah pegang dia. Sebab tu apabila petang dia balik rumah dia. Allah pegang tu. Subhanallah, walaupun kita tak nampak. Begitulah akal fikiran kita ni apabila Allah pegang, dia akan mengikuti kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dia kena cara berfikir, mesti metod dia ialah Quran. Quran ajar cara kamu berfikir. Sunnah mengajar cara kamu berfikir. Kalau tidak, kamu akan jadi sesat. Dengan bahasa lain kita kata, ikut hati, mati. Ikut nafsu, ikut macam ni sibuk. Alah, nak pandai sangat nak guna. Ikut rasa, binasa. Ikut rasa, binasa. Ikut hati, mati. Lagi? Ikut hati mati, ikut nafsu lesu. Ikut nafsu lesu, ikut hati mati. Tu dia 3 kan. Subhanallah. Jadi perumpamaan yang orang sebut macam tu sebab nak bagi tahu betapa perlunya guide yang mencorakkan ke mana hala tuju berfikir kepada diri kita. Subhanallah, subhanallah. Justru itu hari ini kita ambil satu perumpamaan yang Allah nak datangkan kepada kita. Okey. Iaitu iaitu cara kita tengok satu ayat. Cuba tengok surah Al-An'am ayat 150. Okay, surah Al-An'am ayat 150. Simple je ayat selalu orang semua guna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanah falahu 'asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun.
Semua ada Quran kan depan mata? Okey. Boleh tengok dia Allah katakan manja siapa bermakna hur pada diri sendiri. Kamu buat, kamu tentu hidup kamu. Kamu pilih. Betul kan? Jangan salahkan sesiapa. Itu namanya pilihan kamu sendiri. Kak Ija, Kak Lijah, adik-adik. Okey, dah tutup. Yang jadi jangan buka tu kan? Okey. Jadi apabila Allah sebut manja abil hasanah, barang siapa yang telah datang dengan buat baik. Kalau datang, contohnya Ustazah sebut ja'a dalam bahasa Arab ini datang dengan niat. Itu maksud ja'a. Yu'ti datang juga, tapi lalu. Maksudnya dia berbeza. Datang ya'ti dengan datang ja'a. Kalau dia datang dengan ja'a, maksudnya dia datang tu dengan niat dan nak pergi. Contoh, Ustazah datang daripada Terengganu, dalam hati ni, dalam otak ni dah set. Nak pergi tidur rumah bonda. Macam tu. Dia dah set dah. Dah set dah dalam otak. Okey, terima kasih. Bonda malam ni nak tidur rumah bonda. Okey, bonda kata. Maknanya Ustazah datang tu dengan niat. Jadi Allah bagi tahu barang siapa yang dia ada niat nak buat baik. Boleh faham tu? Boleh. Subhanallah. Maksudnya bukan sekadar buat baik, tapi Allah nak tengok bermula daripada niat tu lagi. Namun kalau kita tak memahami bahasa Arab, kita takkan mampu untuk mengupas tentang ayat-ayat Al-Quran untuk lebih mendalam. Nak tak nak kita kena bersahabat dengan bahasa Arab. Jadi sebut manja'a bil hasanah. Apa makna bi? Melekat. Maknanya dia bukan di awang-awangan, dia bukan duduk dekat kepala ni nak buat baik tu. Dia dalam hati tu sendiri, melekat dalam jiwa dia. Yang kita sebut niat tadi, dia memang dia pasang sungguh, dia i'tiqad sungguh-sungguh. Dia lekatkan dalam jiwa dia. Sebab tu kalau seseorang itu ada niat dia nak buat baik, selangkah dia cuba niat nak buat baik, 10 langkah Allah datang kepada dia. Allah buka jalan. Tapi kalau dia dah blok diri dia daripada nak buat baik, Allah akan tutup jalan. Sebab Allah akan bagi apa yang kamu nak. Itulah namanya keadilan Allah. Kalau kamu nak buat baik, Allah lapangkan selapang-lapangnya jalan untuk kamu supaya kamu betul-betul jadi baik. Tapi kalau kamu tak nak jadi baik, okey, kalau kamu memilih jalan apa kamu nak? Okey, Allah akan lorongkan. Semua nampak ke arah itu je. Contoh Ustazah pun tak pernah pasang pun TikTok kan tak? Tapi orang bagi tahu Ustazah. Ustazah tanya apa kebaikan TikTok? Ustazah tak suka TikTok, Ustazah kata. Sebab TikTok ni apabila kita petik je dia keluar benda lain dulu. Dia kata Ustazah salah tu, dia kata. Okay, orang nak promote Ustazah suruh masuk TikTok ni. Kan dia kata Ustazah salah. Kenapa? TikTok ni dia akan follow apa kita suka. Kalau kali pertama kita tengok kartun akan keluar. Kalau kali pertama tu kita tengok benda yang pornografi, benda-benda yang seks ke, yang seks dia akan keluar. Maknanya dia akan follow apa kita nak. Tu TikTok. Jadi Allah kata kalau kamu nak benda baik, aku akan lorong benda baik. Dia akan keluar. Kalau sekali-kali pertama kamu tengok ceramah, dia akan keluar ceramah sebanyak saja. Tapi sekali kamu petik hak yang tak elok akan selalu datang. Dia akan menghantui. Subhanallah. Rupa-rupanya Allah nak bagi tahu pada kita, jangan salahkan TikTok tu, salahkan tangan yang TikTok. Bayang tak? Kamu tik dia. Lepas tu dia talk lah kepada kamu. Dia cakap lah dengan kamu. Ni semua benda-benda yang kamu tik dulu ni. Ya Allah. Jadi salah siapa? Salah diri sendiri yang tik kali pertama tu. Jadi namun kalaulah kamu tik itu ialah benda baik, ceramah, dia kamu ceramah je dalam TikTok kamu tu. Baik tak? Baik. Tapi dengan syarat tik kali pertama tu. Wa manja bil hasanah. Barang siapa yang dia tik tu dengan benda baik, macam tu. Nak bagi faham ja'a tu. Dia dah berniat. Kan tak? Nak tengok benda ni. Kerana ada niat, barulah hati tu akan cakap dekat tangan. Petiklah. Betul tak ni? Tapi cuba dalam hati tak nak malah lah.
tolak ke tepi. Ignore je. Sekarang jangan salahkan program, tapi salahkanlah tangan yang memilih. Allahu Akbar. Lalu disebut, Allah kata apa? Ini lambangnya betapa pemurahnya Allah, betapa kasih dan sayangnya Allah. Sebab Allah kata, man jaa bil hasanah falahu asyara amsalihha. Allah akan bagi kepadanya 10 seumpama yang dia niat, yang dia buat. Kalau kita bahasa kita, iaitu 10 kali ganda, kan? Itu bahasa kita. Tapi dalam bahasa Arab ni maksudnya, kamu akan dapat pahala. Ya betul lah, 10 kali ganda. Maksudnya, seakan-akan 10 kali. Ya sayang. 10 kali. Kalau kamu buat infak RM10, seakan-akan kamu letak RM10 10 kali. Bayangkan. Jadi kalaulah, inilah yang disebut nilai nilai Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang dimaksudkan seakan-akan dia kata Lailatul Qadri macam wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, kan? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya daripada gandaan. Macam kamu buat amalan ini 1000 bulan. Maknanya tiap-tiap hari pahala kamu sentiasa berjalan seakan-akannya kamu telah beramal selama 1000 bulan ke atas. Baik tak? Baik. Ini siapa nak bagi ni kat kita ni? Bonus. Bahasa lain namanya bonus. Ialah Allah Azza wa Jalla. Tidak ada orang yang lebih baik daripada Allah. Sebab bonus siapapun yang nak bagi pada kita tak pernah lagi lah. Paling tinggi pun sekali gaji yang bagi. Betul tak ni? Bonus akhir tahun. Ada tak orang bos kita nak bagi bonus 100 kali gaji? Tak adanya. Paling tidak pun kita ambil 10 lah. 10 kali gaji. Ada tak? Sepanjang kita kerja dalam dunia ni, bos kita bagi setahun tu, dia kata okey, hujung tahun nanti kita akan bagi bonus iaitu 10 kali gaji. Tak ada. Adanya. Oleh sebab itu, apa yang terdetik dalam hati kita? Tak terasa lagi ke Allah tu maha baik? Terasa tak Allah tu maha baik? Adik-adik jangan tak dekat macam tu, dia bising, dia digabung suara dia. Adik duduk sana, adik. Yang kacau ni, boleh tak? Maksudnya Allah tu maha baik. Kepada siapa lagi kamu nak berharap kalau bukan kepada Allah? Ini mesej. Ya tazakkarun. Kamu kena ingat apa? Allah tu maha baik. Set dalam otak. Paling tinggi pun 3 kali je. Oh Alhamdulillah 3 kali tu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi justru itu dalam ayat ini mesej yang Allah nak sampai, ya tazakkaru, maha baiknya Allah, maha kayanya Allah, maha adilnya Allah, maha keperkasaannya Allah. Bayangkan segala nama-nama Asmaul Husna ada pada kat situ. Kalau Allah tu tak mampu nak buat, mana mungkin Allah nak boleh bagi? Bermakna Allah tu maha berkemampuan, maha berkuasa. Dan apabila Allah nak bagi bonus kepada kamu seperti ini, dia tak perlu pun ambil jentera. Selama ini kan, kalau kita katalah kita nak buat baik, okey, nak sedekah RM10. Duit daripada mana? Duit RM10 yang perlu kita okey, hasil daripada kerja, kita kena kerja pergi. Tapi ganjaran pahala yang Allah nak bagi tanpa kamu kena pergi kerja pun dah dapat pahala seumpama seperti itu. Maksudnya Allah tak perlu kepada tenaga-tenaga yang lain. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah boleh bagi. Pegang sungguh-sungguh kata-kata tu. Supaya kita jangan main-main dengan tawaran Allah. Okey? Jangan main-main dengan tawaran Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, siap sedia Allah kata, wa man jaa bil hasbi sayyi'ah, barang siapa yang ada niat dalam jiwa dia nak buat jahat je, ada niat dan dia pun mendatangi ni buat jahat tersebut, fala yujza illa mithlaha, Allah takkan bagi pada dia kecuali mengikut apa yang dia buat.
Kecuali kalau dia niat, dia dapat dalaban. Kalau dia buat, balasan dia pada apa yang itu sahaja. Tak perlu diganda-ganda. Ya Allah, baiknya Allah tak nak bagi kita berdosa kan? Dengan bahasa lain, tak ungkit. Tak ungkit dosa kita. Ungkit maksudnya kita dah cerita kepada orang luar daripada situ kan? Allah tak mengumpat pasal kita. Sebab dosa kamu dengan yang tu je lah. Justru itu, kalau Allah dah tutup aib kamu, jangan kamu buka aib kamu. Jangan kamu buka pintu kepada fitnah. Allahu Akbar. Lalu, wahwam la yuzlamun, Allah sebut. Dengan ayat jumlah fi'li, jumlah ismiyah, maknanya dia adalah satu ketetapan yang perlu kamu yakini. Janji Allah itu adalah benar. Mereka yang buat ini, dia buat baik, Allah akan balas 10 kali ganda. Yang buat jahat, Allah akan balas mengikut apa yang dia buat. Maknanya tidak ada gandaan. Dan mereka tidak akan dizalimi. Wahum la yuzlamun. Jadi maksudnya apa dia? Yang zalim siapa? Kamulah yang menzalimi diri kamu sendiri. Allah tak pernah zalim. So tu dalam Quran doa tentang bab zalim, kita Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak ampunkan dosa kami, termasuklah kami di kalangan orang-orang yang rugi. Sebab apa rugi? Sebab di hari akhirat kami akan bawa dosa kami. Dan tidak ada jalan untuk mengampunkan, untuk menghapuskan dosa, melainkan neraka. Bayangkan, neraka tu Allah hadirkan untuk gugurkan dosa. Jadi sebelum Allah gugurkan melalui dosa, Allah suruh kumpul dulu. Pahala-pahala yang kamu nak buat ini, boleh tak nak cover dosa? Lebih kurang macam ni, Ustazah nak bagi satu analogi dalam kehidupan kita. Okey. Letaklah naluri sebagai seorang ibu. Kita ni ibu kan, tiba-tiba anak kita kata kat kita, mak kita kata kat kita, anak kita kata kat kita, dok, dengan bahasa yang sangat kasar lah, kita kata dah, okey, macam mana dia kata, babi kau mak, contohnya. Sebab bahasa-bahasa ni Ustazah dengar-dengar, ya Allah, budak-budak yang teruknya dengan bahasa-bahasa teruk macam ni kan. Kalau dia kata dekat mak dia, babi kau, dia kata, agak-agaknya ya Allah, luluh hati lah, nak tanya dulu. Kalau kawan kata pun kita kecil hati, betul tak ni? Ni apa lagi anak yang kata. Lepas tu anak tu pun rasa menyesal lah ni. Menyesal, bukan menyesal sangat. Dia nak cover balik. Kerana dia kata macam tu, dia pun pergi belilah gelang emas, dia pergi beli makanan, dia pun bawa beli baju. Agak-agaknya terubat tak sakit hati kita tadi? Saya nak tanya. Tak terubat. Tak kan? Pantang kita dengar orang lain sebut kalimat babi contohnya kan. Tu kita teringat anak kita kata kat kita kan. Teringat nak ceritanya. Inilah yang Allah nak bagi tahu. Orang manusia kan, dia akan sentiasa kenang dosa kamu. Tapi Allah tak. Dosa kamu tu je lah. Nak ceritanya. Kita tengok benda lain. Kalaulah kenangan, contohnya lah kawan kita, contohnya macam Ustazah sebut dulu. Kes Ustazah pergi kat rumah dia, bawa anak kan. Kejap-kejap, tapi tak khusyuk lah sembang dengan kita. Sebab apa? Mata asyik jeling anak kita. Takut buat pecah gelas. Kan dah? Takut gelas tu pecah. Kan Ustazah contoh. Maksudnya bayangkan berpuluh tahun dah peristiwa tu berlaku. Tapi setiap kali tengok cawan putih tu, kan dah? Walaupun di kedai, walaupun di mana, tengok cawan pun mesti teringat cerita tu. Bayangkan, bukan benda senang kan manusia ni nak buang. Bukan kata nak marah, tapi teringat aku panggil. Teringat tu maksudnya, masih kamu simpankan dalam hati? Masih simpan sebab ingat. Jadi sekarang Allah kata, aku datangkan perumpamaan supaya kamu ingat. Contohnya Allah sebut dalam Quran kan, innallaha la yastahyi an yadrima mathalan ma ba'udatan. Allah tak malulah nak buat perumpamaan kepada kamu berupa seekor nyamuk. Setiap kali kita tengok nyamuk, nampak Quran tak?
Maksudnya macam tu. Kalau tak ingat, tak sampailah. Kamu punya orang buat kecil hati kamu dengan gelas tadi, cawan tadi. Setiap kali tengok gelas, nampak peristiwa tu. Faham tak ni? Tapi Allah sebut dalam Quran, aku buat perumpamaan berupa nyamuk. Setiap kali nyamuk kamu jumpa dalam dunia, dia bukan seekor, bukan 2 ekor. Kan? Tapi apakah kamu sentiasa nampak aku? Sentiasa kamu nampak Quran? Tak nampak pun. Allah kata Allahu Akbar. Jauhnya Quran dalam hati kamu. Kamu rupa-rupanya tidak tersentak jiwa kamu dengan perumpamaan yang telah Allah bagi. Seperti mencurahkan air ke daun keladi. Seolah-olah ayat Quran yang Allah hidangkan kepada kita ini bagaikan air yang curah dalam keladi. Cium dia hilang. Cium dia hilang. Bayangkan, tak ada nilai, tak ada kesan tu. Sedih kan? Kalau kita cakap dengan anak, cakap banyak kali anak kita buat tak indah, punya kita geramnya, ya Allah. Ingat mak ni cakap dengan tunggul kayu apa? Kita kata. Punya geram, sakit hatinya kan? Tapi Allah tanya, kamu, apa yang kamu buat dengan aku? Allah tanya. Kamu baca Quran. Tapi kamu tak pernah nak ambil peringatan yang telah aku bawa. Seolah-olah kamu serupalah macam mana kamu suruh anak kamu buat, anak kamu tak nak dengar. Macam itulah. Kalau kamu ada rasa sakit hati, cuba fikir macam mana hati dan perasaan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, sahabat-sahabat sekalian. Teguran yang sangat keras kan daripada Allah. Sebab tu setiap kali Allah buat perumpamaan dalam Quran, tolong renung, berhenti sekejap, renung. Apa sebenarnya mesej Allah nak bagi ni? Allah nak bagi tahu apa ni? Ya tak? Dia buat perumpamaan. Subhanallah, subhanallah. Jadi contohnya dalam surah Al-Qadar kan Allah buat perumpamaan seperti 1000 bulan kan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Maksudnya Allah nak bagi tahu kan dah. Ya Allah, hidupkan malam ni besar pahala dia. Besar pahala dia. Seakan-akan bayangkan kalaulah pahala Nabi Nuh alaihi salam berdakwah selama 950 tahun tu kan. Lama kita kata ya Allah hebatnya Nabi Nuh, ulul azmi ni hebatnya, sabarnya dia. Allah kata kalaulah kamu bangun di tengah malam satu malam sahaja, yang namanya Lailatul Qadri, lebih baik daripada 70 tahun. 70 tahun kan tak? Bermakna berapa bulan? 70. Kita 70 tahun. 70 tahun kali dengan 12. Berapa ribu? Berapa ratus? 7 kali 2, 14. Satu tangan 7, 8. 840 bulan tak? Kan? 840 bulan. Hampir sama dengan dakwah yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam. Bayangkan? Kamu senang-senang dapat pahala. Macam mana Nabi Nuh dapat? Tapi apakah kamu berfikir betapa kasih dan sayangnya Allah? Naknya kamu beramal hanya dengan satu malam, kamu dapat menyamai seluruh pahala daripada para anbiya. Bayangkan? Tapi apakah kita gairah juga? Tak juga. Sebab tak nampak mesej Allah. Bukan sekadar sebenarnya pada malam Lailatul Qadri itu. Maksudnya malam itulah yang ada power. Malam tu. Jadi nak dapat sesuatu bukannya tiba-tiba terus terjun. Betul tak ni? Boleh tak? Contohnya kita kata saya nak pergi KL. Terus terjun ke KL. Buka mata klip sampai. Boleh tak? Tak bolehnya. Kena naik flight dulu ke, kena naik bas dulu ke, naik kereta dulu ke. Melalui perjalanan baru sampai. Begitulah Allah nak bagi tahu. Kamu nak bangun tengah malam ni, sengaja Allah buat namanya malam itu. Contohnya tahajud itu, dia berada selepas tidur. Allah nak tengok siapa yang berjuang dia daripada tempat tidur dia. Perjuangan itulah yang Allah nilaikan dalam hidup kita. Allahu Akbar, Allah. Jadi perumpamaan di sini Allah kata, jangan salahkan Allah sebab Allah tak pernah zalim kepada kita. Tapi salahkanlah diri kamu sendiri sebab dalam hati kamu ada terniat nak buat jahat. Kalau dah niat nak buat jahat, dia tak kuat sebenarnya selagi dia tak masuk dalam hati.
Apabila masuk dalam hati, hati akan bagi tahu. Sebab hati adalah raja. Jadi dia akan bagi tahu kepada semua anggota, ikut apa yang dia nak. Subhanallah, subhanallah. Sebab tu hati ini dia kena ditatang, dia kena di guide dia supaya dia menjadi satu makhluk yang baik. Subhanallah, subhanallah. Jadi jelas tak apa yang Ustazah nak sampaikan? Jelas Ustazah. Jadi lepas ni apa perlu kita buat? Perumpamaan dalam Quran, cuba kita tengok yang ada namanya masalu. Misal tu cari semua perumpamaan ini, lalu kita pun tanya pada diri kita sendiri, apakah yang dapat aku ambil daripada perumpamaan ini, apa yang dapat aku faham daripada perumpamaan ini, sehingga apabila aku tengok mesti aku teringat dekat Quran. Contoh Allah sebut, contohnya Allah sebut, Ustazah ambil satu contoh lain ya. Okey, perumpamaan. Okey, masalah ma yunfiqun, perumpamaan orang yang menginfakkan fi hadhil hayati dunia, dalam kehidupan dunia ini. Dia hilang dah. Kama tali rihin fiha sarra sabat hartha qaumin zalamu anfusahum fa ahlakathu wa ma zalamahumullah walakin anfusahum yadhlimun. Ayat surah Al-Imran ayat 65. Dia kata perumpamaan orang yang sedekahkan di atas dalam dunia ni, masa dia hidup dia sedekah, diibarat adalah orang munafik yang sedekah. Orang munafik yang sedekah, perumpamaan dia macam ni. Tapi orang munafik tetap juga sedekah walaupun dia tahu ayat ni kan. Umpama seperti angin, tidak, dia angin dia datang lalu dia pun tiupkan tanaman, lalu tanaman tu semua ranak. Subhanallah. Allah kata bahawa Allah wa ma zalamahumullah, Allah tak pernah zalim pada mereka, tetapi diri mereka lah yang zalim. Allah tak pernah nak menghancurkan kalau bukan kerana tangan-tangan kamu sendiri. Jadi oleh sebab itu, contohnya kita kata, habis tu apa masalahnya? Yalah dah kamu tak buat benteng, habislah kena pokok, betul tak ni? Jadi apa pun yang berlaku, jangan salahkan Allah, tapi salahkanlah diri kamu sendiri yang memilih jalan hidup diri kamu sendiri. Subhanallah, subhanallah. Jadi saya rasa saya stop dekat situ. Moga-moga sahabat-sahabat memahami matlamat kepada perumpamaan ini, dan insya-Allah Ustaz akan sambung bentuk perumpamaan ini juga, tetapi dalam kuliah nanti. Nanti Ustaz bagi masuk link maksurat. Siapa nak masuk pukul 10. Siapa nak masuk ke 10 sampai ada kelas lain, okey, boleh masuk kelas lain. Okey, jadi kita berhenti setakat ni sebab nak kena bawa kereta, nak pergi dekat PTP, kan tak? Dekat tempat fizikal, jam pukul 10. Jadi wallahualam, sesungguhnya segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang datang